Ya, shalom kaum wanita, dimanapun kita berada, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita beribadah. Masih awal tahun, biarlah kita sama-sama semakin semangat menjalani kehidupan kita, semakin beriman, semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengambil waktu saat teduh kita untuk kita memulai ibadah kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan, di mana kami boleh menjalani kehidupan kami. Itu semua karena kekuatan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan tolong kami, Tuhan yang boleh memberkati kami melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan biarlah hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur, agar kami boleh semakin bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Berkati sepanjang ibadah kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kaum wanita, kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom kaum wanita. Apa kabar kita semua? Saya berdoa setiap kita dalam kondisi yang sehat. Bersyukur kalau hari ini kita bisa mendengarkan kembali firman Tuhan. 感谢神，今天我们还可以听他的话语。 Mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. 还没听到之前，我们做一个祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh
kembali lagi mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur, agar firman-Mu boleh tertabur dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkati kedua hamba-Mu, dalam keterbatasan kami Tuhan yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Amin. Ya, kaum wanita, saya berikan judul ya renungan kita pada sore hari ini, tempat yang aman. 今天我们的讲题的主题就是安全的地带。 Ya, firman Tuhan terambil dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. 我们来看我们的圣经诗篇62篇第6到第8节，我们一起来看。唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神，我力量的磐石，我的避难所都在乎神。你们众民当时时依靠他，在他面前倾心吐意。神是我们的避难所。 Nah, kaum wanita, Mazmur 62 merupakan pengakuan keyakinan Daud akan Allah sebagai satu-satunya sumber kepastian dan kekuatan dalam hidupnya. 姐妹们，诗篇62篇就是大卫向神认同他的保守以及他的安全感都是源于耶和华上帝。 Nah, dalam konteksnya Daud pada waktu itu sedang menghadapi situasi di mana dia mungkin merasa terancam oleh musuh atau tekanan di sekitarnya. 当时他的情况可能是在周遭的环境里被困，或者是他被仇敌有一些的对他有威胁。 Meskipun demikian, kaum wanita, dia menegaskan bahwa harapannya hanya ada pada Allah. 纵然是这样，他还是强调他的安全感是在于源于耶和华。 Dalam ayat 6 sampai 8, Daud menekankan bahwa satu-satunya tempat di mana dia bisa menemukan ketenangan sejati adalah pada Allah saja. 就是刚才我们的读的经节，就是在第6到第8节，唯一他可以找到安息的地方，只有在神那里。 Ia melukiskan bahwa Allah sebagai batu karang yang kokoh, 他描述神是坚固的磐石， sebagai perlindungan yang tidak tergoyahkan, 永远不动摇的保护， dan sumber kekuatan yang tidak pernah berubah. 就是永远不改变的被保护的泉源。 Nah, Daud memilih untuk menggantungkan harapan dan keamanannya sepenuhnya kepada Allah. 大卫选择把他的安宁，把他坚固的受保守，只在于耶和华。 Ya, bukan pada kekuatan manusia atau fokus pada keadaan saja. 不是单单靠人，或者是靠当时的环境。 Dari ayat ini sungguh kita belajar tentang kepercayaan Daud yang sangat kuat kepada Allah di segala situasi. 从这里我们可以看到，在什么状况之下，大卫都完全的仰赖神， Terutama di situasi-situasi yang sulit. 特别在非常困难的环境当中， Daud memilih untuk tidak bergantung pada kekuatannya sendiri 大卫不选择仗赖自己的能力， atau terfokus pada keterpurukan oleh karena keadaannya. 也不是因为当时的环境他堕落了，他就只在那里站不起来。 Melainkan Daud menempatkan keyakinan dan harapannya hanya kepada Sang Pencipta Allah. 但是大卫把他所有的希望寄托于创造宇宙万有的主宰耶和华。 Dan hal ini kaum wanita terungkap karena adanya sebuah hubungan yang erat antara Daud dengan Allah. 这件事他可以这样的袒露出来，只是因为他与神有非常密切的关系。 Dalam segala hal, dalam segala situasi, Daud punya relasi yang baik bersama dengan Tuhan. 无论在什么状况之下，在他生活的每一个层面，他与神的关系都是非常密切的。 Nah, kaum wanita dalam kehidupan kita sehari-hari, 姐妹们，我们的日常生活， kita juga sering mengalami kejadian yang menyenangkan, 我们常常会碰到让我们很喜乐的事， menyedihkan, 让我们悲哀的， bahkan memalukan. 甚至是让我们觉得羞愧的事。
Dan ada kalanya kita ingin membagikan kisah hidup kita. 很多时候我们想要把我们的故事分享给人， Tetapi seringkali kepada siapa kita mau membagikan kisah tersebut tentunya melewati berbagai pertimbangan dalam hidup kita. 当我们还没有分享我们的故事的时候，我们所遭遇的，我们一定要非常仔细的、小心的来筛选。 Kita pasti memilih kan, memilah dan memilih dengan cermat kita mau cerita ke siapa. 我们非常仔细的，也非常小心的来选择，我们到底要向谁分享。 Karena ada cerita yang boleh diketahui semua orang, 有的时候我们的所遭遇的，所有人可以晓得； dan ada cerita yang eksklusif nih, yang hanya lingkaran terdekat kita saja yang boleh tahu. 有的是我很特别的故事，只有我圈内非常亲近的人才可以晓得。 Nah kalau di zaman sekarang, ya apalagi anak-anak muda seperti kami gitu ya, punya akun Instagram. 所以现在的青少年们，包括传道，他有这个IG。 Ya, setiap kami kan bisa share status ya di status kolom status gitu ya. 每个人都可以把他的想法加载在他的网站上， Kita bisa mengontrol itu. 我们也可以控制这个圈围。 Jadi misalnya kita foto sesuatu, kita tidak mau bagikan foto ini kepada semua pengikut kita di Instagram. 也许我拍了一些照，但是我不想所有认识我的人都晓得我有这张照片。 Ada satu cara yaitu namanya close friend. 有一个方式就是只是近圈子里面的人可以看到。 Jadi ketika kita membagikan status, nggak semuanya bisa lihat, tapi hanya orang-orang yang kita pilih yang bisa melihat apa yang kita bagikan. 当我们分享我们的这些说法的时候，不是所有的人可以看到，但是只是近圈子里面的人才可以分享。 Jadi pemilihan tersebut sangat bergantung dari apa saudara? Dari apa kaum wanita? Dari kedekatan kita dengan orang tersebut. 当我们愿意把这些分享给这个近圈子的时候，我们的关系是什么呢？就是我们对他到底有多熟。 Kita bisa terbuka, kita bisa share apapun ketika kita merasa aman dan nyaman dengan orang-orang itu. 我们能够分享，我们能够把我们的故事说出来，对某个人的话，当然我们非常信任他。 Jadi semakin besar rasa aman kita terhadap seseorang, 我们对某个人更越大的安全感， maka semakin jujur juga cerita yang akan kita bagikan di depan mereka. 那我们就越诚实的把我们的故事分享给他。 Nah kaum wanita, ambillah waktu sejenak untuk merenungkan hal sederhana ini. 所以姐妹们，我们拿一些小小的时间来思想这件事。 Bagaimana dengan Tuhan? 神怎么样？ Seberapa seringkah kita mencari Dia 到底我们有多长的来寻找他？ dan menceritakan semua hal yang terjadi dalam hidup kita? 甚至把我们内心里面所有的都愿意分享给他。 Adakah Tuhan di lingkaran terdekat dalam kehidupan kita? 在我们生活当中，神是不是在我们近圈子里面的一份子？ Sehingga kita bisa mengizinkan Tuhan untuk melihat kita apa adanya. 以至于我们允许神看我们到底我们内心里面有什么。 Tuhan tahu segala cerita kita. 神晓得我们所有的故事。 Kaum wanita, Tuhan Yesus sangat rindu untuk menjadi sahabat bagi kita. 姐妹们，主耶稣很渴望可以成为我们的好朋友。 Tuhan ingin menjadi tempat untuk kita bercerita segala hal yang kita alami. 神要我们把我们生活上所有的一切都分享给他， Bahkan cerita-cerita yang mungkin selama ini atau sampai saat ini kita sembunyikan dari orang-orang. 甚至直到现在这些所发生的，我们对其他人都没有说出来过的经历。 Jadikanlah Tuhan sebagai tempat yang aman untuk kita bercerita. 把神当成一个安全区，让我们可以把一切都向他分享。 Kita bisa menuangkan segala cerita hidup kita kepada Tuhan. 我们可以把我们一切生活上的所发生的，都向他透露，都向他说出来。 Ceritakanlah tentang hal kecil dan ringan yang terjadi dalam keseharian kita. 把我们生活当中非常轻省的、非常有趣的告诉神。 Kenapa? Karena Ia akan sangat dengan setia mendengarkan kita. 为什么？因为他会非常忠心的听我们所说的一切话。 Ketika kita ceritakan tentang hal-hal yang menyenangkan,
当我们把我们喜乐所发生喜乐的事分享于神的时候， maka ia akan turut tersenyum untuk merayakan cerita itu. 他同样会对我们所遭遇的会微笑。 Ceritakanlah juga hal-hal yang mungkin memalukan, 我们也可以把我们觉得非常羞愧的事告诉神， karena ia tidak akan pernah menghakimi kita. 因为他从来不会审判我们。 Mungkin ceritakanlah hal yang sangat menyedihkan hati kita. 我们也可以把让我们觉得很伤心的事告诉神， Ia akan memberikan kita penghiburan. 他也会给我们安慰。 Ya, ceritakan segala hal yang membebani hati dan pikiran kita. 把所有压在我们心田里面的负担，所有烦心的事，同样告诉神， Ia akan memberikan kepada kita kelegaan. 他会赐给我们安息。 Jadi kaum wanita, jadikan Tuhan sebagai tempat yang aman untuk kita. 所以我们要把神当成是我们的安全区。 Datanglah setiap hari kepada Tuhan dengan apa adanya. 我们每天来到神面前，就按照我们所有的原有的来到神面前。 Ia akan memberikan keamanan dan ketenangan yang sejati buat setiap kita. 他会赐给他真正的喜乐和平安，就是赐给每一个寻求他的人。 Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. 因为只有神是我们所有的泉源，泉源的源由也是神。 Yang menjadi refleksi buat kita apa, kaum wanita? 那今天我们要反思什么呢？ Dua pertanyaan sederhana bagi setiap kita. 有两个非常简单的问题。 Yang pertama adalah, sudahkah Tuhan menjadi tempat yang aman di hidup kita? 神是不是在我们的安全期里面成为我们的神呢？ Sudahkah Tuhan menjadi tempat kemanapun kita menceritakan segala cerita hidup kita? 神是不是一个安全期，让我们可以把所有的一切倾诉于神呢？ Sudahkah kaum wanita? 姐妹们，你有这样做过吗？ Ini masih awal tahun. 这是一个新年的开始而已。 Di sepanjang tahun ini pasti kita akan melewati begitu banyak cerita dalam kehidupan kita. 要度过2024年，我们一定经历很多的故事。 Jadikan Tuhan menjadi tempat yang aman dan nyaman buat kita. 让我们把神当成是我们的最安全，让我们最期盼的地方。 Pertanyaan yang kedua. 第一个问题， Hal apa saja yang seringkali menghalangi kita untuk bisa cerita kepada Tuhan? 是什么拦阻我们不常常把我们的心里面的东西向神倾心吐意呢？ Karena saya yakin setiap kita pasti punya alasan kenapa seringkali kita nggak berani jujur di hadapan Tuhan. 当然，我们每个人都有一些的理由，为什么我们不敢在神的面前诚实呢？ Jadi apa yang harus kita lakukan, kaum wanita? 那姐妹们，我们应该做些什么？ Sekali lagi saya mau bilang di awal tahun ini, kita pasti akan melewati begitu banyak cerita di sepanjang tahun 2024 ini. 再一次的，在我们经历这漫长的2024年，一定会经历很多的事。 Baik itu yang menyenangkan, menyedihkan, memalukan, dan lain sebagainya. 我们可能会碰到非常喜悦的，让我们伤心的，可能也让我们觉得羞愧的事。 Tetapi sekali lagi saya mau katakan, jadikanlah Tuhan Yesus tempat yang aman bagi kita. 再一次的，我要强调，让我们把神当成我们安全期的主人。 Tempat yang aman untuk apa? Untuk kita berlindung, untuk kita bercerita, untuk kita mencurahkan semua kehidupan kita, isi hati kita. 这安全期用来做什么呢？就是让我们可以倾心吐意的，我们可以在它里面得到安息，我们可以在它里面得到帮助。 Karena dengan cara itu kita bisa merasakan kedekatan itu dengan Tuhan. 因为借着这样，我们可以感觉到我们与神是这样的亲近。 Jadi kaum wanita, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita setiap kali kita bercerita apapun kepadanya. 所以姐妹们，你一定要深信，当你把你内心里面的倾心吐意的时候，向神，神一定会赐给你安息。 Sama dengan kehidupan kita sehari-hari, orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang paling tahu cerita hidup kita. 就好像在我们日常生活当中，我们周遭的人已经非常了解我们生活上的很多的故事。 Kenapa demikian, kaum wanita? 为什么会这样呢，姐妹们？ Karena cerita yang kita bagikan kepada seseorang menentukan seberapa besar rasa aman kita terhadap orang itu. 因为当我们愿意把它分享给某个人的时候，这表示我们对他有多大的信任。 Seberapa kita percaya penuh kepada Tuhan
我们有多大的信赖神， maka di situ menentukan keterbukaan kita kepadanya. 那就表示我们对他有多么的坦白。 Mari jadikan Tuhan menjadi tempat yang aman bagi setiap kita. 让我们把神当成我们安全期的主人。 Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. 愿神祝福我们，我们来做一个结束祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur 主啊，感谢你， Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. 你在我们生活上是多么的良善。 Musim kehidupan kami akan selalu banyak cerita. 当然，我们生活当中会有很多的故事， Tapi mulai dari awal ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menjadikan Engkau tempat yang aman bagi kami. 让我们有一个节制，就是在这个2024年的起头，我们愿意把神当成是我们安全期的主人， Untuk kami berbagi cerita kehidupan kami. 就是我们愿意把我们生活上的每一个细节都告诉你， Untuk kami boleh menjadi apa adanya di hadapan-Mu. 让我们在你面前不假装，就是成为原有的我。 Sungguh Tuhan, kami ingin semakin dekat dan semakin dekat dengan Engkau. 主啊，愿你帮助我们能够热的更亲近你。 Dan kami mau jadikan Tuhan sebagai tempat yang nyaman bagi kami untuk berlindung. 愿神帮助我们把神当成是我们的避难所。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan di awal tahun ini. 主啊，感谢你在年头你给我们这个信息， Karena akan ada cerita yang begitu banyak yang akan kami lewati di sepanjang tahun ini. 因为在一整年里我们会度过很多将要发生的事。 Dan kami mau menjadikan Tuhan sebagai sahabat dekat dalam kehidupan kami. 我们要把神当成是我们的亲朋密友， Tempat di mana kami mencurahkan segala hal yang kami alami. 就是我们愿意把我们生活上所发生的每一个都告诉神。 Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kaum wanita dimanapun berada saat ini. 主啊，愿你祝福所有的姐妹们，无论今天我们在哪里，在什么状况下， Biarlah kekuatan, sukacita, dan kesehatan boleh menjadi bagian dari kehidupan kaum wanita. 愿神赐给我们的喜乐、平安、健康，成为我们每个姐妹们的一部分。 Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya untuk Engkau saja. 主啊，感谢你，愿一切的荣耀、尊贵只单单归于你。 Kami berdoa dan mengucap syukur. 我们这样的祈求、感恩、交托， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿神祝福我们每一个人。 Thank you.